Korang tengok ini first time aku naik lift ada negatif Kalau korang datang daripada jalan utama, dia akan keluar ikut sini, roundabout. So guys, aku makan dekat La Flamme. Tak tahu lah, La Flame kot orang panggil lah. Korang jangan ingat ni atas kali ni loteng untuk letak tangki air pula macam rumah bukan. Setiap sudut yang ada dia jadikan bilik. Pelawak yang punya masalah pernafasan jantung tidak digalakkan untuk mendaki 88 anak tangga. Nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Yo guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, sekarang ini kita dekat Bukit Tinggi. Macam korang boleh nampak belakang aku semua ada bangunan. Depan aku pun ada banyak bangunan macam dekat Perancis. So, kalau macam orang macam kita ni yang nak pergi France duit pun cukup-cukup, tak cukup makan macam tu, korang datanglah Bukit Tinggi. Bangunan sama je macam kat France. Okay, perjalanan ke sini memang agak mencabar sikit lah. Sebab bagi aku, dia nama pun Bukit Tinggi, memang di atas bukit yang tinggi lah kan. Aku sekarang ni tengah menunggu nak check in bilik jap. Sebab check in bilik pukul 3. Sekarang ni baru pukul 2 lebih. So kita tunggulah. Aku start sampai awal pula. Kita sekarang ni dekat tempat yang paling tinggi sekali. Dekat Bukit Tinggi ni dia ada menara. Korang boleh naik atas sekali. Aku dekat atas sekali sekarang ni. Tapi korang jangan risau, sebab apa, dia ada sediakan ni, dia ada lift. So siapa yang bawa stroller ataupun yang orang dah sakit lutut ke, nak naik atas ni, korang boleh naik pakai lift sahaja. Tapi kalau korang rasa kaki korang kuat, korang pakailah tangga yang disediakan ni. Tapi agak tinggi lah. Sebab apa, ini adalah tingkat 2, G12. So kalau korang gagah, korang lagat, korang naiklah tangga. Baik lah atas ni, sebab apa, view memang cantik. Korang boleh tengok view semua. Semua view dekat area Bukit Tinggi ni korang boleh nampak. Sekejap, belanja sikit. Nampak ni, ni rumah-rumah. Aku tak tahulah siapa lah yang pergi buat rumah kat kawasan macam ni. Ini kaya betul ni. Ni bukan kaya main-main ni, ni kaya betul ni. So ni dia guys, lift yang aku maksudkan tadi. Kalau kau nak naik atas, boleh naik lift menara ni dia berdepan dengan Starbucks ni ya. So kalau kau nak tengok view paling tinggi dekat atas Bukit Tinggi ni, kalau nak tengok view daripada atas, kau naik menara kat depan Starbucks. Korang tengok ini first time aku naik lift ada negatif Negatif 1, negatif 2. Tapi agak kuno lift dia ni. Lift zaman dulu. No sampai, tak ada tunjuk pun. Sekejap. 6507. Let's go. Sana okay, tengok bilik kita. 6507. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ni kabinet dapur, ruang tamu, sofa, meja makan. Katil, mana katil? Dia bagi TV, sofa. Ya, ada je katil dia. Bukan tak ada. So okay lah, just nice lah untuk bermalam, satu malam dekat sini. Tengok toilet sekejap. Ada bathtub. Okay lah, dia vibe-vibe hotel lama. Hotel zaman dulu lah. Hotel zaman kita kecil dulu. Tengoklah langsir dia pun dah macam selimut datuk aku dulu. Kalau korang nak spend time dengan family kat sini, memang sesuai. Nampak tu, pihak hotel baru je cakap tutup pintu dengan tingkap. Sebab apa, sini banyak geng-geng dia ni Memang banyak. So guys, hotel kat sini dia hanya sediakan sabun muka, shampoo dan juga lotion. So siapa yang jenis mandi pakai sabun picit sabun liquid, korang kena buat sendiri lah.
sebab dia hanya sediakan sabun buku saja untuk korang guna kat sini. So guys, sekarang petang pukul 6, kita orang keluar dulu daripada bilik hotel and kita pun round lah kawasan ni kan, apa yang ada. Tapi itulah, dia tak ada, kalau orang yang pakai stroller korang kena angkat lah, korang kena angkat stroller untuk turun tangga kalau korang nak pergi ke tempat ni ha. Kat bawah ni dia ada tempat untuk macam cawan pusing macam ni. Lepas tu banyak lah, memang kid friendly lah, budak-budak suka lah tempat macam ni. Ada macam korang boleh nampak, ini adalah pintu utama Colmar Tropical. Lepas tu kalau korang datang daripada jalan utama, dia akan keluar ikut sini roundabout. Kalau korang visitor pelawat, korang boleh parking saja kat sana, dia ada tempat parking belah sana. Tapi kalau korang stay dekat hotel, korang boleh masuk kat bawah tu bawah daripada bangunan purple ni ada tempat parking untuk orang yang duduk hotel. So basically dia macam ni je lah, korang akan turun jalan utama ke sini. Kalau korang ikut Waze ke map ke, akan sampai ke roundabout ni. Kalau korang nak pergi dekat Colmar Tropical, ini dia depan dia macam ni, macam tu. So, kalau korang nak pergi ke hotel, korang masuk ikut sini. Kalau korang visitor, korang parking kat bawah ni, korang jalan kaki pergi dekat Colmar. So guys, basically trip ni sebenarnya lah, sedikit sebanyak lah aku share dengan korang. Dia unplanned trip tau. Kita malam tadi, sebelum nak tidur, malam pukul 10 malam, macam tiba-tiba je, esok jom Bukit Tinggi. So aku pun book lah terus Bukit Tinggi, terus book. So that's why lah aku kat sini hari ni, and aku decide untuk buatlah sedikit vlog. Sebab apa, dah lama gila aku tak post apa-apa dekat YouTube. Macam biasalah untuk momen lah, ini video first aku post dekat YouTube as a father. That's why aku start balik untuk momen macam ni lah. Dulu post video secara bujang, single, solo. Sekarang ni lain status pula. Kalau korang jenis melancong, nak beli souvenir untuk orang rumah, family, adik, kakak, mak ayah, sinilah dia ada juga sudut untuk korang beli souvenir. So guys, aku makan dekat La Flamme. Tak tahu lah, La Flame kot orang panggil lah. Tapi sebab kat sini ada 3 je kedai yang kita nampak. Ada 2 kedai western dan Italian, dan juga 1 kedai buffet. So kita decide untuk makan La Flamme ni lah. Sebab nak makan buffet macam tak baloi nak makan buffet. Bukannya nak makan banyak pun, nak isi perut je. Kita pun makan, order, tengok order 1 pizza je. Sebab makan 2 orang je Yang ni bukan makan pun. Kalau rasa lapar, ada CBE. So nanti kalau pukul 10, 11 lapar je tu, pun lah makan CBE. Kan dia tugas aku, pegang yang ni dulu. Amboi, lu terbalik ke pizza gue. Sekarang ni kita dah di pukul 9.45 malam. So aku saja nak tengok malam macam mana environment dekat sini. Okey lah, siapa yang kamera dia punya lighting memang cantik malam-malam, nice lah. Kalau kau nak ambil gambar malam, kau tengok ni. Cun tak cun. Lepas tu yang siang hari yang aku tunjuk tempat budak-budak main tu. Nah, kau tengok ni. Not bad. Meriah lah. Tadi dah masuk bilik dah mandi apa semua. Tapi aku rasa macam kita duduk pun semalaman ni kat sini, and kita nak tengok apa yang ada malam kat sini kan. Apa yang aku dah tanya-tanya tadi, kedai makan tutup pukul 11, yang buka 24 jam 7E je. Tapi macam itulah yang aku kata, kalau korang datang sini, jadikan dia one day trip only, 1 malam je. Sebab tak tahu nak buat apa. Tempat dia kecil je,
Korang sekali tawaf aku rasa tak sampai setengah hari dah settle lah semua. Lepas tu untuk cuaca kat sini pula, dia ada rasa sejuk tapi tak sejuk macam kita dekat Genting ke dekat Cameron ke. Dia sejuk yang biasa-biasa lah. Nak kata macam aircon sejuk lagi, dalam bilik lagi sejuk daripada luar. So dia tak adalah sejuk macam Genting. Siang hari pun macam tengah hari tadi panas juga ah. Aku ingatkan tak adalah berpeluh sangat kan. Rupanya berpeluh mat. Okay guys, so hari ni aku nak share sikit lah. Aku nak buat huraian sikit lah. Satu hari aku kat sini, pergi 2 hari. And aku tidur di sini 2 hari 1 malam. So kita dah settle lah hari pertama kita. Apa yang nak cakap kalau korang datang Bukit Tinggi, tempat yang patut korang lawat lah kan. Korang kena datang dekat Colmar Tropical ni. Tapi tengoklah kalau korang datang dengan family, korang datang lah ke sini. Tapi kalau korang datang dengan kawan nak main golf, ini bukan tempat dia. Sebab kat sini pun ada padang golf. So kepada golfer di luar sana, sini pun not bad juga lah kalau korang nak main dalam keadaan yang tidak panas, nak angin sejuk, sempoi-sempoi sikit, sini korang boleh datang. And harga dia berapa 230. So tapi bagi aku berbaloi lah. Aku book bilik yang standard, yang biasa lah kan. Tapi aku dapat bilik yang besar suite ni sebab pihak hotel upgrade aku punya bilik. So that's why aku dapat bilik yang besar ni. Luck sebenarnya. Tengok kalau korang ada luck, korang dapat lah bilik macam ni kat, suit kat. Kalau korang stay dekat hotel di Colmar Tropical ni, korang tak perlu bayar pun tiket masuk dekat bawah. Tiket masuk dia untuk dewasa RM14. So dia kira per head lah. Kalau dalam kereta korang ada 4 orang dewasa, RM14 korang kali lah 4. Tapi kalau korang stay dekat hotel dekat Colmar Tropical ni, korang tak perlu bayar pun. Dia untuk dia bayaran tu dia akan charge untuk siapa visitor yang datang day trip, tak tidur sini. Dan bagi aku sini adalah tempat yang korang tak perlu nak stay lama-lama pun. Bagi aku 1 malam pun dah cukup lah, memadai. Sebab dia kat sini lebih kepada tempat dia tak besar pun. Tempat dia aku rasa korang setengah hari dah boleh cover semua lah. Tak besar pun. Lebih kepada tempat untuk orang FOMO, OOTD. Sinilah dia tempat nak ambil gambar je. Spot ambil gambar memang banyak kat sini. Dan lagi satu aku nak share pasal makanan lah kat sini. Makan kat sini, apa yang aku nampak setakat ni ada 4 kedai lah. Ada 4 kedai Starbucks. Lepas tu ada kedai buffet, ada kedai western dan Italian, ada 2. And aku pun sempat lah berpeluang try satu kedai tadi, La Flame. Petang lah, 6.30 kat pukul 7 dah aku pergi kedai dia. Order pizza dengan air dalam 50 lebih. Sini agak pricey lah. Kalau korang plan nak stay, better bawa siap-siap lah makanan bekal daripada bawah. Ni contoh macam Maggi ni kan. Aku beli Maggi dekat CVE kat bawah. Dia ada CVE, nasib baik ada CVE. So kedai-kedai makan yang ada kat area sini, dia pukul 11 dia dah tutup 10.30. Tadi 10.30 semua kedai dah tutup. Kalau korang nak beli kat CVE pun, sebenarnya CVE dia pun agak pricey lah harga. Maggi cup biasa je aku tengok tadi RM6 lebih. Tapi iyalah nak buat macam mana kan. Memang tempat dia pun atas bukit macam ni, costing lah untuk dia juga nak bawa barang. So korang jangan expect makanan even CVE sekalipun harga macam korang beli kat bawah bukit dulu. Dan untuk bilik bagi aku dari segi kebersihan tu boleh lah, dia tidaklah top notch tapi boleh lah. Sebab apa, dia bangunan yang lama. So korang jangan expect macam resort yang baru-baru korang pergi tu cantik bersih semua kan. Sini bersih tapi bersih dan dengan kau nampak barang-barang lama kabinet lama, singkit lama, bathtub lama, dia masih lagi bersih. Kalau adalah pihak hotel yang tengok video ni kan, korang repair lah lift korang. Lift korang je yang masalah sekarang ni. Lambat satu hal, aku tekan lagi hilang menyala, kena tekan balik. Tekan pergi tingkat 5, tahu-tahu aku turun pergi negatif 2. So guys, siapa tak pernah datang lagi, korang kena try lah. Walaupun sekali semua hidup, try lah kan. Sebab daripada KL aku rasa sejam kot. Aku dari Kajang pun 1.5 jam. Package bilik yang aku ambil ni, dia dah sekalikan dengan breakfast untuk 2 orang. So untuk makan pagi korang dah tak payah fikir dah. Kita tengok breakfast esok macam mana. So guys, esok kita akan tengok breakfast apa yang disajikan kita. Bye bye. Hello guys, morning. Kita di hari yang kedua.
So sekarang ni kita nak pergi, dia punya konsep breakfast dia buat macam ni kat luar. Tapi itulah hujan, orang ni semua bawa payung, kita je tak bawa payung. So kita akan pergi daftar untuk breakfast kat sini and kita tengok apa yang ada. Pagi ni aku ambil ni, apa yang dihidangkan semua aku bedal. Tahu lah, nasi lemak dia ada sambar, lepas tu tapi lauk dia bagi kari ayam dengan sosis. Cuma aku tambah lah ni chicken hamlet, lepas tu macam laksa lah, tapi nampak laksa macam laksa goreng dan air. Aku ambil air guava. So untuk budak ni, kau breakfast menu ni. So kat sini swimming pool pun ada, tapi macam mana aku nak cakap, diorang ni tak rasa sejuk ke pagi-pagi macam ni. Aku sejuk gila ni. Diorang relax je mandi swimming pool ni. Guys, semalam kan aku dah cakap ni ada tower paling tinggi dekat Bukit Tinggi ni yang korang boleh naik. So pagi ni aku nak try naik lagi sekali, nak tengok daripada atas kalau waktu pagi macam mana pula. Let's go. So dia ada dua option, korang nak naik lift atau naik tangga. Kalau korang rajin, korang naiklah yang belah sana. Macam aku akan pilih yang ni, sentiasa always lift. Sejuk atas ni. Kabus. Dia dari side sini pula. Angin kuat. Tu swimming pool yang kita tengok tadi. Kabus tu. Angin kuat atas ni. Nice view. Wow. Ni side dia daripada sini cantik tak? Wow. Gambar. So guys, daripada atas ni korang boleh nampak setiap unit hotel yang dia ada. Okay, macam tu bilik yang aku duduk, yang atas sekali tu, yang ada monyet lalu semalam. So konsep dia semua sama, cuma building dia nampak lain-lain sikit. Ni tirus sikit, yang ni macam lebar sikit, ni lain pula. Ni bilik tau semua ni. Ni kau tengok tu bilik aku tu. Korang jangan ingat yang atas sekali ni loteng untuk letak tangki air pula macam rumah. Bukan, setiap sudut yang ada dia jadikan bilik. So guys, kalau korang nak duduk hotel dekat sini, korang jangan risau, bilik banyak. And aku ada berat dengan staff dekat receptionist, dia kata bilik banyak kosong buat masa sekarang, tapi kalau cuti umum, weekend, dia kata possibility untuk tak ada bilik tu tinggi lah. So guys, kalau kau nak datang Bukit Tinggi, inilah view daripada atas. Kat sini ada ni Starbucks. Lepas tu atas semua bilik, kedai semua kat bawah. Kalau korang nak breakfast, ni kat sini receptionist dekat pintu masuk situ. And apa lagi, kedai western, Italian, ni ada dua. Itu je lah, 7E kat belah sini. So itu je yang ada sini. Sebab tu aku cakap, kalau korang nak datang sini, aku amat suggest untuk korang datang day trip ataupun bermalam satu malam sahaja. Bukan aku nak kata 2 malam tu berdosa, tak. Tapi kalau kau duduk 2 malam kat sini, kau tak tahu nak buat apa. Sebab tempat dia kecil. 1 malam saja dah cukup untuk kau cover seluruh Bukit Tinggi ni. Bawa family korang datang sini. Moment bagi aku, benda-benda macam ni moment. So now pukul 11.45 kita pergi check out dulu. Kita nak check out dekat punya reception, and then lepas check out baru kita sambung pergi dekat, okay, aku pergi Japanese Village first. Okay guys, so kita dah check out. Kad bilik apa semua pun dah pelanggan. Tadi pukul 11.50, 10 minit lagi nak habis
waktu dia. So sekarang ni planning kita, sebab apa dia dah include sekali tau. Kalau korang datang sini korang bayar dekat tol kat bawah tu RM14 kot. Itu kalau korang datang day trip, korang bayar RM14 satu orang. Dia dah include sekali tiket untuk korang datang dekat sini dengan Japanese Village dan juga Rabbit Farm. So kalau korang dah start dah bayar bawah tu, korang dah boleh datang tinggal tempat ni, korang tak perlu bayar dah. Masuk je macam tu. Sebab apa? Tiket yang korang bayar, tol yang kat bawah tu dah include sekali semua yang ada kat atas ni. So sekarang ni kita orang tengah fikir ni, nak pergi ke tak Japanese Village tu. Sebab Japanese Village ni kena naik tangga. Ni, bawa ni. So aku tengah fikir sekarang ni, mungkin aku akan singgah Japanese Village lagi untuk aku tunjuk kat korang je lah footage dia kat depan dia macam mana bentuk dia. Untuk naik tengok dulu. Kalau aku tengok curam sangat tangga dia, aku rasa tak naik kot. So ni kita dah sampai dah dekat ni Japanese Village Berjaya Hill. Tapi aduh, dia punya nak tangga ni agak mencabar lah. Sebab mereka kata kalau nak naik Japanese Village ni, korang kena naik 88 anak tangga. So aduh, macam mana aku nak share dengan korang ni. Tapi tu lah, naik bukit curam tadi, lepas tu korang parking kat tempat macam ni sebelum korang naik bukit Japanese Village tu. So sampai ada anak baby yang naik stroller ataupun tu, aku rasa tak sesuai lah datang Japanese Village ni. Guys, aku decide dengan wife aku tak naik lah. Sebab kita orang ada bawa budak kecil, ada baby. Lepas tu satu lagi hujan ni lah, kau boleh tengok dia ada gerimis tau. So aduh, tapi tu lah, dah sampai sini tak naik rugi pula. So korang kalau sampai, korang try lah sampai area Bukit Tinggi ni. Kalau korang rasa anak korang besar sikit ke, ataupun mak ayah korang masih larat lagi naik tangga tinggi-tinggi, korang try. Nanti korang komen kat bawah korang beritahu aku apa yang menarik kat atas tu. Sebab dah lalat dah sampai, aku tunjuk kat korang ni je lah benda ni. Sebab aku seorang je naik ni. Wife dengan anak memang duduk dalam kereta lah hujan ni. Oh, ni apa benda ni? Ni dia tulis Japanese Village. Entahlah, aku tak tahu. So kalau kat tingkat bawah korang akan nampak benda ni dulu. Lepas tu barulah korang kena start daki kat tangga tu. Naik 88 anak tangga untuk sampai ke Japanese Village. Dia macam korang naik rumah 8 tingkat lah. Bangunan 8 tingkat kau naik tangga. Macam tu lah. Sebab apa? 11 anak tangga untuk setingkat. Standard lah 10-11 anak tangga untuk setingkat. So 88 8 tingkat lah korang naik. Korang bayangkan macam tu je lah. Kat sini pun dia dah beritahu awal lah amaran. Pelawat yang punya masalah pernafasan jantung tidak digalakkan untuk mendaki 88 anak tangga ini. Nampak tu? Dia tidak akan bertanggungjawab lah. So kalau korang datang, korang akan pastikan stamina korang all in dulu. Barulah korang boleh datang sini. Korang tengok lah dia punya jalan nak naik ke Japanese Village ni macam mana. Ui, curam mat. Pastikan sebelum korang datang tu, brake korang dan tayar dalam keadaan yang cantik dan baik. So turun bukit pun gunalah gear rendah. Memang tinggi lah. Memang tinggi kau. Aku naik tadi pun ingatkan macam dah nak sampai Kelantan lah. Jauh. Sebab ada je kereta naik turun banyak. Cuma jalan dia lah, dia kena perbaiki sikit lah jalan dia ni. Banyak lubang-lubang, jalan tak rata. Ni macam paintball, organic farm. Tapi dia tutup. Tutup. So ni lah dia tol yang aku cakap tu. Korang akan buat pembayaran dekat sini sebelum korang naik. So kalau korang datang buat masa ni lah. Sebab apa, tadi Rabbit Farm tutup jalan dia. And Japanese Village dengan Colma Tropical je lah yang ada. So Botanical Garden aku tak pasti. Sebab yang aku nampak tadi dia tulis Rabbit Farm je yang dia tutup jalan tu. So kalau korang nak datang, korang boleh planning lah perjalanan korang macam mana. Nah, korang tengok tu. Ni bukan orang kaya main-main ni. Ini memang betul-betul kaya diorang ni. Buat rumah betul-betul dekat bukit tu. Tu ada lagi. Okay guys, so aku dah sampai rumah dah ni. So sedikit huraian lah pasal trip aku kali ni di Bukit Tinggi. Okay guys, so hari pun dah petang and aku dah sampai rumah, dah mandi pun semua. Bagi aku lah, trip Bukit Tinggi ni
Kalau korang adalah keluarga yang kecil ataupun korang ada masa terluang yang pendek, yang tak lama, korang nak bercuti pun, korang ada cuti pun 1 hari je, 1 malam je. So Bukit Tinggi ni aku boleh recommend lah dekat korang. Kalau korang ada anak kecil yang macam 2 tahun, 3 tahun yang dah boleh berjalan, okey. Tapi kalau untuk family yang ada orang tua, lepas tu ada baby newborn yang korang kena pakai stroller, aku bukan tak sarankan, tapi dia limited. Korang tak boleh nak, sebab dia tempat dia tak banyak tempat yang korang boleh bawa wheelchair, yang korang boleh bawa stroller. So korang nak tak nak, korang kena angkat lah stroller ataupun wheelchair korang, sebab dia bertangga. Tempat dia berbukit and dia banyak tangga. So guys, kalau korang ada apa-apa soalan berkenaan dengan trip Bukit Tinggi ataupun korang ada planning nak pergi Bukit Tinggi tapi korang tak dapat vision lagi, ada soalan korang nak tanya ke, korang boleh drop komen kat bawah. Nanti apa yang aku tahu aku boleh komen. Adalah sedikit lah, sebab apa, aku punya trip hari ni pun untuk hari kedua. Aku bangun breakfast, lepas tu lepas breakfast pusing-pusing dekat area kawasan hotel. Lepas tu packing, kemas, check out. Lepas tu dah check out, planning pergi Japanese Village. Tapi kalau korang nak ke Japanese Village, korang kena naik kereta, korang kena hiking, mendaki lagi lah. Kereta korang tu kena daki kau-kau je, sebab dia atas bukit Japanese Village tu. Aku masa bawa kereta pun aku macam, ya betul lah ni macam tinggi sangat je ni. Tapi korang naik je, ikut je dia punya signboard Japanese Village tu, tahu-tahu sampai je. Ada banyak kereta parking kat atas. Cuma aku punya trip ke Japanese Village tergendala lah, sebab dia ada 88 anak tangga and aku tak mampu nak carry anak aku dengan stroller sebanyak 88 anak tangga tu. So aku just singgah, turun balik. And then balik tu kita orang plan nak pergi Rabbit Farm. Tapi bila dah sampai bawah Rabbit Farm tu, jalan dia dah block, dia tutup. So basically aku rasa Rabbit Farm dia mungkin tengah maintenance ataupun renovate lah. And bila aku dah tengok dah tutup tu, aku pun straight lah, aku turun bawah, makan, lepas tu balik. So maknanya kita orang lepas lunch tu kita orang straight terus balik ke rumah. So sekarang aku dah sampai rumah. And kalau korang, macam biasalah, kalau korang ada apa-apa yang korang nak tanya kat aku, korang boleh drop komen kat bawah. And kalau korang suka video ni, korang boleh tekan like dan jangan lupa tekan butang subscribe untuk kita bertemu lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.